Okay, minta maaf terputus tadi. Mungkin sebab dalam kereta ni panas. Lepas tu pun tiba-tiba temperature naik. Okay, minta maaf. So, asalnya tu je lah kot live kita hari ni tentang Cafe-Tin dengan aplikasi My Cafe-Tin. Minta maaf tadi ter-end sebab handphone temperature naik. So, dia macam terstop sendiri. Saya pun tak tahu betul-betul jadi. Minta maaf So, nak cakap apa lagi? So, bolehlah install aplikasi My Cafe-Tin dekat handphone masing-masing. Aplikasi ni sangat bermanfaat, meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan segalanya lah, benda-benda yang baik dalam diri kita. Kadang-kadang kita rasa kita tahu semua benda, tapi bila perasaan kita tahu semua benda tu, sebenarnya kita banyak lagi benda kita tahu. Jadinya kita perlu banyak membaca. Kita kena install apps My Cafe-Tin untuk kita tahu tentang permasalahan-permasalahan sosial, tentang masalah-masalah kesihatan, tentang kesihatan mental dan sebagainya. Saya minta maaf tadi dia tiba-tiba ter-end sebab handphone saya temperature dia naik. Sebab mungkin duduk tengah panas kot dia naik macam tu. Lepas tu lepas tu kalau yang kat sini yang join ni semua ibu bapa kan, bolehlah beritahu kat anak-anak install Cafe-Tin tu dekat handphone. So nanti bolehlah anak-anak baca tentang apa-apa info yang ada dalam aplikasi tu. Okay. So kayaknya kat sini sebagai hai Kak Alia. Hai Amalan. Sebelum saya akhiri live hari ni, hi again. Hai. Saya nak berpesan. Macam cakap apa bukanlah berpesan. Saling ingat mengingati untuk diri sendiri dan orang lain. Okey. Dalam kehidupan kita ataupun dalam keluarga kita, apa yang penting dalam keluarga kita itu adalah support system tu sangat penting dalam family. Jadinya as a parents ataupun as a kakak, abang dan sebagainya, kita kenalah sentiasa saling support adik-adik kita, anak-anak kita. Kita jangan biarkan anak-anak kita tu bersendirian. Kadang-kadang kalau kita bagi handphone kan, kita biarkan anak-anak kita dengan handphone, kita rasa benda tu macam anak kita dapat handphone, macam kita dah boleh tenang, kita dah boleh relax, tak payah nak main, tak payah nak tengok anak kita sebab anak kita dah ada handphone, dah boleh dengan live dia. Tapi sebenarnya benda tu sangat-sangat bagi input yang negatif dekat anak kita. Okay, so nasihat saya kat sini lah kan, jangan biarkan anak kita sentiasa sendirian. Kita memang selalu kena ada dengan anak-anak. Kita selalu kena ada bersama anak-anak tu. Tak kisahlah kita sibuk macam mana pun, tapi masa dan support untuk anak-anak tu sangat penting. Macam tu. Okay, tu untuk ibu bapa lah, dan bakal ibu bapa ataupun abang-abang dan adik-adik sebagainya. Okay. Apa lagi So, sebagai untuk remaja pula, kita sebagai remaja ni, kita janganlah sentiasa untuk mengikut apa yang kita inginkan, tapi kita perlu berfikir tentang apa yang kita inginkan. Itu je nasihat saya untuk remaja-remaja kat luar sana. Kadang-kadang kita memanglah, jiwa remaja ni jiwa yang nak memberontak, jiwa yang sedang dilanda keadaan perubahan dari sudut emosi, perubahan dari sudut fizikal dan sebagainya. Tapi sebagai seorang remaja yang cakap yang seimbang dari sudut fizikal dan mental, dia tak akan berfikir satu arah saja, dia akan berfikir banyak arah. Jadinya seruan saya kat sini, kita sebagai remaja ni, remaja yang menjadi tonggak kepada pembangunan sebuah negara masa akan datang, perlulah mempunyai kesihatan emosi, fizikal, mental yang seimbang, yang sempurna. Okay? Jangan terlalu kejar apa yang kita inginkan, tapi kita buat apa yang kita mampu. Macam tu. So, kalau yang remaja yang ada masalah ataupun yang mempunyai tekanan, stres dan sebagainya, saranan saya,
carilah jalan yang terbaik untuk selesaikan masalah adik-adik. Jangan rosakkan diri sendiri. Sebab masa depan adik-adik masih lagi panjang, okay? Macam tu. So, apa yang nak buat untuk hari ni, fikir apa yang kita akan jadi untuk masa depan, okay? So, rasanya itu je lah kot hari ni punya live. Tak ada apa sangat sebagai untuk share tentang Cafe18 dan aplikasi Cafe18. So, bolehlah installkan aplikasi Cafe18 tu dekat handphone masing-masing untuk dapatkan manfaat yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Okay. So, suka saya nak letakkan sedikit, ada satu hadis daripada Rasulullah SAW. Dia cakap, berikanlah ilmu itu walaupun hanya sepotong ayat. Maknanya kat situ, bila kita dapat satu ilmu tu, kita kena share dengan orang lain. So, sama juga bila kita install Cafe18 ni, kita baca segala info-info yang letakkan dekat situ kan. So, nanti kita share lah dengan orang lain. Share dengan adik-adik, share dengan ibu bapa pun boleh. Macam tu. Okay? Oh, siapa ni nak join? Okay, kita selamat datang untuk yang baru join. Hello, hi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hai. Saya sebenarnya first time masuk dekat live Cafe18. Kedah. Saya daripada LPPKN Penang. Oh. Okay. Ini tajuk apa ni? Tajuk apa? Cuma cakap nak promosikan Cafe18 dengan app Cafe18 je. Untuk bagi betul. promosi bagi ramai yang join Cafe18 ni. Macam tu. Okay. Menarik. Banyak benda dalam sebenarnya. Akak dulu cakap banyak benda. Akak boleh kot ceritakan sikit apa lagi yang boleh dapat dengan Cafe18 ni? Okay, sebenarnya kalau di Kedah kita ada di UTC kan? Kita di UTC Kedah kan? Kalau di Penang kita di Pusat Keluarga LPPKN Pertam. Lepas tu Hai Abang Lan, orang Penang. Satu di LPPKN Pertam, satu lagi kita di yang terbaru di UTC Komtar. Perkhidmatan biasanya kalau perkhidmatan Cafe18 ni biasanya samalah, lebih kepada kesihatan reproduktif. Itu memang main utama. Kesihatan reproduktif ni maksudnya kita ada doktor. Kalau dekat Penang ni ada doktor lah. Saya rasa Kedah pun mungkin ada doktor dia sendiri. Kan, betul kan? Doktor yang lebih kepada isu-isu tentang hate. Kalau nak sensitif sikit mungkin isu kes-kes melibatkan onani, melacap dalam kalangan remaja tu biasa. Betul. Okay, kalau yang lain perkhidmatan kaunseling sosial, kaunseling remaja, kes-kes bercinta. Dan lepas tu kita juga ada program-program lain lah. Kalau saya rasa semua Cafe18 dia ada program outdoor, indoor kan. Jadi good luck lah pada Cafe18 Kedah. Yang lain-lain tu saya rasa banyak modul lah. Banyak modul yang lain. Modul-modul kesihatan reproduktif, ada juga modul untuk khas untuk golongan remaja lelaki, RH for Boys. Dan juga kita ada modul untuk guru-guru sebenarnya. Ada juga modul untuk guru-guru. Okay? Jadi kalau kata program di Cafe18 ni memang banyak lah, luas. Dia lebih kepada sangat banyak kan. Kalau kita nak cerita pun daripada A sampai Z tu tak habis. Tapi nak mengejar perkembangan semasa kita campur lah kan. Kadang-kadang kita cerita pasal kesihatan reproduktif, campur sikit tentang program-program atau isu-isu semasa. Kalau di Pulau Pinang ni dia Kak Ma lah toke dia. Saya bukan toke dia, Kak Ma toke dia. Lepas tu kalau dekat sini kita ada juga kaunselor. Sama juga dengan Kedah kan. Kedah tak silap saya Mahirah. Kan, Mahirah. Sama je lah, dia punya konsep tu di Cafe18 tu sama. Apps tu pun banyak juga faedah sebenarnya. Kalau di apps tu sebenarnya bukan saja untuk remaja sebenarnya, tapi untuk ibu bapa. Yes. Jadi kalau segan nak tanya kan, nak jumpa kaunselor kadang-kadang malu nak tanya kan. Dalam tu kita boleh kita boleh tanya directly sama ada doktor ataupun kaunselor tentang pelbagai isu lah dalam tu.
Atau tak macam mana pendekatan kita lain. Apa tu? Macam mana pendekatan KPJ untuk ajak adik-adik join sisi klinikal ya? Terutama remaja lelaki. Kalau kat Penang ni kalau saya boleh jawab UTC Keramat UTC Keramat. Saya boleh bagi tahu sikit-sikit lah. Kalau di sini, kalau di Cafe 18 Bertam, contoh Bertam ni, kebanyakannya remaja memang datang time petang-petang. Pas habis sekolah tu kan, sekarang ni memang datang musim sekolah tapi diorang biasa datang time petang tu. Dan memang diorang ada aktiviti yang memang khusus di pusat keluarga ataupun di Cafe 18. Jadi diorang ada kadang-kadang ada mesyuarat diorang sendiri, ada discussion mereka sendiri. Dan masa tu lah nanti teen educator memainkan peranan yang sangat penting untuk mereka bawa adik-adik ni untuk teen chat ke, teen talk ke, terpulang lah untuk sembang biasa-biasa. Tapi sebenarnya first kena bina rapport dengan mereka gitu. Terutama remaja lelaki. Bina rapport, bukan first mind tu terus bukan first mind tu jom kita jumpa doktor. Diorang pun takut. Jadi kena bina rapport lah dengan mereka, barulah boleh buat sesi. Kak Ma dia sebab sekat-sekat Betul. Kat Kedah ada program apa yang baru? Okay. Hello? Okay. Dengar lah. Di kat Kedah, KPN Kedah ada apa program yang terbaru? Setakat sekarang ni kan tengah kan. So dulu. Kalau betul. So macam kami pun tak boleh nak pergi Alostar sebab PKPD. So masing-masing semua rumah buat aktiviti kat rumah je lah. Betul. Apa ni? Tapi ni pun salah satu aktiviti kan. Tu boleh kat situ je lah macam tu. Tapi ni pun salah satu aktiviti juga ni. Share semuanya mampu buat aktiviti bersama dengan je lah dengan remaja. Itulah betul. Sebab sekarang kan tengah PKPD kan. Jadi memang limit lah sikit korang nak buat program. Siapa ni? QTC Keramat. Kena pujuk dia orang, betul. Memang kena pujuk lah. Nak pujuk pun ada skill. Pun kena ada skill. Betul. Sebab budak lelaki kan dia tengok dia macam dia susah sikit lah kalau kita nak terus main ajak sembang pasal benda-benda yang apa ni privacy sikit kan. Lelaki ni dia susah sikit. Dia kena betul-betul kita kena satu lagi betul. Kita kena bina rapport tu bagi dia rasa senang nak cerita. Betul. Lagi satu budaya. Dengar tak? Dengar. Lagi satu budaya. Dengar. Lagi satu pasal budaya. Kalau di Kedah mungkin budaya untuk cerita tu dia macam agak orang kata agak malu, agak segan sikit, tabu sikit nak cerita kan isu-isu macam tu. Tapi kalau di Penang ni dia ada dua versi tau. Kalau di belah pulau dia punya untuk bercerita tu lebih mudah sikit. Berbanding dengan orang di tanah besar ni, di perluasan ada susah sikit lah. Kalau di pulau tu dia dapat tengok tau beza remaja di belah pulau island dengan belah di Kuala Atas. Dia punya cara personality pun berbeza. Betul lah, memang kena masa lah nak entertain, kena bina rindu. Betul. Lagipun kalau kita macam kalau kita sendiri pun kita rasa macam susah lah nak sembang benda-benda privacy ni dengan orang lain. Terutama kalau macam orang lelaki atau orang perempuan macam susah. Kita rasa macam mana orang tak tahu kan. Kita sendiri pun alami benda tu lagi remaja sendiri. Betul lah, dia memang susah lah kalau sebab tu kalau kita tengok
kebanyakan teen educator ni adalah lebih kurang remaja. Kecuali di Kedah dia tak ada teen educator. Tapi saya rasa di Kedah pun dia ada otak-otak dia. Kan? Tapi kalau di tempat Balan dia otai kan. Banyaklah otai-otai Abang Hassan pergi. Tapi kalau kebanyakan di educator, kalau situasi di Pulau Pinang ni, walaupun negeri-negeri lain pun kebanyakan di educator ni kadang-kadang orang-orang muda. Bayi-bayi Malaysia juga supaya senang kita nak attend dengan remaja tu. Betul. Tak ada lah macam umur tu terlampau jauh. Diorang pun rasa macam sembang dengan kakak sekejap lagi kan. Jadi sembang. Jadi mudah. Rasa lagi senang lah sembang dengan kakak daripada sembang dengan pakcik-pakcik macam tu. Sekejap lagi dia rasa ada guide. Kecuali memang kita dah ada repo dengan dia orang. Betul. Jemput datang keramat Abang Lan. Wah, Abang Lan tu otak. Dia kena pergi tour Malaysia kot. Kalau PKP ni selain daripada live IG, live Facebook lah. Live IG, live Facebook. Macam tu je lah. Lepas tu ada dekat Tin Pascal apps tu. Sembang kat situ. Dan biasanya kalau di Kedah apa yang apa dia? Apa dia kak? Tak dengar? Tadi cakap apa tu? Tak ada apa? Kalau di Kedah biasanya isu-isu apa kalau melibatkan remaja? Banyak juga. Aktiviti apa itu buat teen chat. Teen chat tu macam kita panggil remaja mai sembang-sembang atas satu topik. Macam tu lah. Abang Lan, apa lagi kita punya dekat ETC Kedah punya aktiviti? Abang Lan tolong jawab. Saya tunggu Abang Lan jawab. Sebab saya ni belajar praktikal je dekat PPKN Kedah. Tapi rajin tengok. Saya rajin tengok live. Oh ya ke? Support. Support. Puan Mahirah kata suruh support. Yes, saya support. Oh, terima kasih. Kat Kedah isu ketum di kalangan remaja. Isu ketum, yes. Isu ketum sebab di belah Kuala Muda. Kan isu. Kalau dekat sini, kalau yang pernah saya dalam 3 tahun lepas tu, saya pernah ada program dekat pusat keluarga. Ada kanak-kanak umur 12 tahun. Dia datang dekat sini lah. Saya tak ingat program apa. Dia datang, masa tu kita sembang dengan dia. Memanglah di kawasan yang hotspot tu lah yang kata isu dadah, isu air tu lah. Saya tak nak sebut lah kawasan mana, tapi dekat kawasan hotspot itu. Bila dia kata kat rumah ayah simpan air ketum dalam peti sejuk. 12 tahun. Dan dia pun minum air ketum tu. Jadi tengok 12 tahun pun dah terdedah dan ia adalah remaja perempuan. Perempuan? Kesian, sedih. Itu isu-isu yang memang tak boleh lari lah remaja-remaja ni. Sebab tu lah cakap dia yang penting nak bentuk remaja ni daripada bawah, daripada ibu bapa tu macam mana kan. So kalau contohnya ibu bapa tu kurang lah, kita kata kurang, mungkin terlibat dengan gejala-gejala yang tak baik, contohnya ketum, dadah semua tu. Pembangunan untuk remaja anak dia tu pun mungkin kebanyakannya bermasalah lah kanak-kanak kan. Itulah pencetus kepada masalah sosial remaja sekarang ni. Ya, kalau kita tengok isu sosial remaja ni bukan melibatkan isu sosial yang macam kita tengok mak dempik, isu ketum. Kalau kita tengok laporan mobiliti kesihatan tahun lepas, 2019, Kementerian Kesihatan, kalau kita tengok kanak-kanak dengan remaja adalah golongan yang paling bersifat untuk isu kesihatan mental. Betul. Sebab jadi benda-benda tu pun kadang-kadang kita tengok lah. Sebab kadang remaja ni dia tak cerita pun apa yang dia alami. Dia sekadar pendam. Dia rasa dengan dia pendam tu benda tu akan hilang. Benda tu akan terpadam macam tu. Tapi mungkin remaja ni dia tak tahu cara yang terbaik untuk dia nak selesaikan masalah dia tu. Dia cuma tahu nak pendam, nak simpan sendirian. Benda tu yang menyebabkan dia jadi masalah mental, masalah kesihatan mental, mengalami kemurungan dan sebagainya kan kak kan. Dia
kalau kita tetap isu kemungkinan ni, sebab tu kalau di Cafe 18 sediakan perkhidmatan kaunseling untuk remaja. Sebab apa? Kita nampak potensi remaja nak bercerita pada kawan-kawan tu sangat tinggi. Sebab kita kena faham remaja ni bila dia di sekolah, lebih lama masa dia berbanding dengan dia di rumah. Jadi bonding time dia dengan remaja, dengan ibu bapa tu kurang. Jadi dia dengan kawan-kawan tu lebih. Jadi orang kata kepercayaan tu lebih daripada kawan-kawan. Jadi itulah peranan KPAT sebenarnya. Kita nak kumpulkan remaja tu di satu tempat. Kalau di KPAT UTC Kedah, itulah tempat untuk remaja lepak, untuk dapatkan perkhidmatan supaya kita punya servis perkhidmatan kaunseling tu boleh digunakan, akses kepada remaja. Jadi dia orang pun tahu saluran yang mana digunakan dengan cara yang tepat. Sebab kalau kita cakap kat kawan remaja, dia tak salah rasa fikir, dia tak rasa, dia tak ada, orang kata tak ada betul, tak ada salah. Contohlah isu bercinta katakan. Cinta ni remaja sangat popular. Kita pun pernah jadi remaja kan. Pernah bercinta, pernah rasa putus cinta, macam-macam. Jadi remaja tu, bila dia rasa perasaan tu, kita kena guide dia. Supaya mereka tak buat dan diorang kena raihkan perasaan tu dan jadikan satu motivasi untuk move on. Sebab tu kaunselor-kaunselor saya rasa pilihan kaunseling di education kita sebab saya rasa education kita untuk education dia sangat aktif untuk remaja. Jadi gunakan kesempatan kita ada. Menarik sebenarnya bila ada tentang tajuk yang catchy ni. Sebab remaja ni dia suka tajuk-tajuk yang macam benda tu. Kita nak tahu. Dia nak tahu, dia inquiry dia tinggi remaja ni. Ya, dia punya zaman tu adalah zaman yang paling pendek kalau kita belajar psikologi kan. Zaman remaja adalah zaman yang paling pendek daripada umur berapa tahun? Paling pendek tapi sangat mencabar. Yes, betul. Sebab dia akan lalu fasa dewasa, lepas tu nak bina kedaya. Jadi kalau fasa remaja tu dah sangkut, dia akan stuck dekat situ. Ya, betul. Jadi kena faham, bagi remaja faham. So remaja ni dia kena pandai lah. Pandai apa orang cakap, pandai plan untuk dia punya diri sendiri. Yes, betul. Kena plan dan kita kena bantulah. Dia orang punya plan tu supaya dia orang matlamat yang dia orang nak kan. KPT ni berperanan lah untuk membantu remaja ni untuk plan dia punya jangkauan masa jangkaan matlamat dia. So daripada KPT ni dia boleh KPT ni akan bantu macam mana remaja tu nak capai matlamat tu. Ya kan? Kakak kan macam tu kan? Betul. Ni ada lagi nak cakap apa? Okay. Sebelum kita tamatkan live kita hari ni. Good. Okay lah. Okay, good luck KPT Kedah. Okay, terima kasih KPT Pulau Pinang. Good luck juga, all the best. Okay. Sama-sama kita membantu remaja di Malaysia ni. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Salam. Okay, untuk semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, segala yang untuk perkongsian hari ni memberi manfaat dan apa ni orang cakap, info-info yang positif lah untuk panduan kehidupan masa ini dan akan datang. Okay, segala yang baik tu daripada Allah SWT dan segala kekurangan tu daripada diri saya sendiri. Okay, saya Nuralim binti Mak Muhyiddin dengan ini mengucapkan terima kasih untuk siapa-siapa yang join live ni hari ni.